Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. يقول المصنف والمترجم رحمهما الله نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم في الدارين آمين. Al-Imam Nawawi dalam Bustanul Arifin muka surat 79, terjemahan Syekh Ahmad Fahmi rahimahullah. Ini masih lagi dalam tajuk kepentingan niat. Pada menyatakan bahawasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Kata Al-Imam Syafi'i, bukanlah ilmu itu suatu yang dihafaznya sahaja, tetapi ilmu itu sebenarnya apa-apa yang memberi manfaat. Kurangnya umat akhir zaman ni, termasuk saya dan kita semua, sudahlah ilmu itu tidak dihafal. Tak ada laptop, tak boleh cari maklumat terus. Hilang laptop dia, hilang desktop dia yang khas tu, maka hilanglah presentation dia untuk ceramah pada hari itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah tidak dihafal, tidak pula diamalkan. Dua kali kekurangan kita ni, tuan-tuan sekalian. Imam Syafi'i kata, ilmu itu bukanlah sesuatu yang dihafalnya sahaja, tetapi ilmu itu sebenarnya apa-apa yang memberi manfaat. Dua syarat. Hafal pentinglah, hafaz. Al-ilmu fis sudur, menghafal itu penting. Kemudian yang memberi manfaat itu jauh lebih penting. Dalam bahasa Arabnya disebutkan laisal ilmu ma hufiz, innamal ilmu ma nafa'. Innamal ilmu ma nafa'. Hanya ilmu itu sesuatu maklumat apabila ia memberi manfaat kepada diri dia atau kepada orang lain. Seterusnya, dan telah meriwayatkan akan kami oleh Imam Al-Hafiz Abul Baqa. Imam Hafiz Abul Baqa ni guru lah. Guru kepada Al-Imam An-Nawawi. Khalid ibn Yusuf yang wafat pada tahun 663. Al-Imam Hafiz Abul Baqa. Imam Nawawi riwayatkan perkataan ini daripada gurunya dan kemudian daripada Qasim Al-Ju'i. Duduk sini. Duduk. Duduk. Agama itu ialah wara', dan seafdal ibadat itu ialah melawan nafsu untuk beribadat di waktu malam. Dan sebaik-baik jalan syurga itu ialah dada yang lapang. Syahid kepada perkataan Al-Imam Al-Qasim ini ialah sebaik-baik jalan syurga itu ialah dada yang lapang. Dan meriwayatkan pula oleh Imam Al-Hafiz Abul Baqa, masih lagi guru Al-Imam An-Nawawi, Khalid ibn Yusuf Ad-Dimashqi, yang wafat tahun 663. Kita ulang banyak-banyak kali supaya kita ingat ulama ni kurun ke berapa. Sama kurun dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi riwayat daripada gurunya Al-Hafiz Abul Baqa. Hafiz Abul Baqa riwayatkan daripada Al-Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq. Ataupun diambil perkataan ini daripada Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq yang wafat pada tahun 291 Hijriyah. Maksudnya bukan diambil secara terus. Al-Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq. Yang tu yang nak tentukan
Abu Bakar mana? Sebab Imam Abu Bakar ramai. Nanti para pelajar bila belajar Al-Imam Abu Bakar, Al-Baqillani, Abu Bakar ramai. Az-Zaqaq yang ni, min aqranil Junaid. Maksudnya sezaman lah, min turbi Junaid, Arab dipanggil. Dia sebut min aqran ataupun min turbi Junaid. Zaman itu, zaman Imam Junaid, 291 Hijrah. Maksudnya ulama kurun ke 3. Kata Imam Abu Bakar Az-Zaqaq radhiyallahu anhu, Imam Abu Bakar Az-Zaqaq ni hilang penglihatan di akhir hayatnya. Hilang penglihatan di akhir hayat. Ada banyak kisah, antara kisahnya ialah ketika dia bermusafir. Antara punca kisah hilang penglihatan ketika beliau bermusafir. Boleh tengok sendiri macam mana kisah tersebut. Imam Abu Bakar Az-Zaqaq sebut ilmu sufi ini diasaskan di atas 4 perkara. Ilmu sufi diasaskan di atas 4 perkara. Sebab tu bila tuan-tuan dengar orang sebut ilmu sufi sesat, hati-hati dengan orang itu. Dia yang sesat, dia yang menyeleweng, dia yang melanggari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Ilmu sufi dan ilmu tasawuf itu dipegang oleh para ulama 1200 tahun sudah. Sebab tu kita baca kitab Imam Nawawi ni, saya sebutlah benda-benda ni supaya kita nampak, oh, tak betul hak kita dengar selama ni daripada sebahagian orang. Ilmu sufi diasaskan di atas 4 perkara. Supaya tengok ulama bincang. Benda yang baik. Ilmu sufi ini benda yang baik. Dia membincangkan tentang ilmu untuk menyucikan hati, untuk mengawal akhlak dan lain-lain. Kata Imam Abu Bakar Az-Zaqaq, yang ni kita ulang banyak kali dah tentang benda ni. Tetapi daripada perkataan orang lain. Muka surat 80. Kami tidak akan makan kecuali selepas lapar. Kami tidak tidur kecuali kerana sudah tidak tahan lagi berjaga. Kami tidak berdiam kecuali ketika dibimbangi salah faham terhadap apa yang kami perkatakan. Dan kami tidak bercakap kecuali kerana mengambil faedah. Orang yang murabbi yang betul, tuan-tuan, murabbi yang betul ni, bila kita cari murabbi, makannya kurang, tidurnya kurang, cakapnya kurang. Selalu saya sebut benda tu untuk peringat diri saya dan kita semua. Cuba tengok, yang inilah yang diulang-ulang oleh para ulama. Tu, kami tidak makan, kami tidak tidur kecuali, kami tidak makan kecuali, dan kami tidak bercakap kecuali kerana mengambil faedah. Berimpun 3 benda ni pada seseorang itu, satu lagi ilmu, maka dia layak untuk menjadi seorang yang mentarbiah. Dan kata beliau lagi, Imam Abu Bakar Az-Zaqaq lagi, setiap orang dinisbahkan kepada keluarganya. Kalau hari ni orang sebut ni daripada mana? Daripada keluarga Jumaah. Ini daripada keluarga sekian. Kita ya, orang Melayu ni tak ada nama keluarga di belakang tu. Saya pusing 230 negara di dunia ni. Eropah ada nama keluarga. Surname ke dia panggil? Dia panggil apa belakang tu? Surname kan? Nama keluarga. Bangsa yang tak ada nama keluarga, saya tengok Melayu, Indonesia, Malaysia, Patani, dia tak ada hak di belakang tu. Kenapa? Kena kaji. Cuba kaji tengok. Saya teringin juga dengar ahli akademik jawab benda ni kan. Orang Arab ada, orang Eropah ada, hampir semualah, hampir 90% bangsa dunia ni mereka ada nama keluarga tu yang di belakang tu, no? Contoh yang guru yang mengajar dengan kita sekarang ni, Syekh Muhammad Kamal Al-Umari, itu nama keluarga dia. Anak dia, abang dia, semua Al-Umari di belakang.
Muhammad Syaril Al-Umari contoh. Bukanlah kalau daripada keluarga tu akan ada Al-Umari lah di belakang nama keluarga. Kita ni dinisbahkan kepada keluarga. Hak ni lah maksud dia. Kecuali ahli-ahli sufi, mereka dinisbahkan kepada Allah. Waliullah. Waliullah. Itu dinisbah kepada Allah. Dan setiap nasab dan pangkat akan terputus. Profesor, Tun, Datuk Seri, AMK, PJK, pangkat di belakang, depan belakang kan pangkat. Nak buh merata pangkat. Setiap nasab dan pangkat akan terputus kecuali nasab dan pangkat ahli sufi. Kerana nasab mereka berasaskan kepada as-sidqu, benar iaitu jujur, dan pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Apa pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran apa dia? Saya tengok cerita di bawah. Ada di bawah. Termasuklah kisah Rasulullah yang Sayyidina Umar pergi ke rumah Rasulullah pada satu hari. Waktu tu ada masalah sikit. Sayyidina Umar masuk, dia bukan menangis pasal masalah tu. Sebenarnya masalah tu lagi besar. Tapi dia menangis sebab benda lain. Dia menangis bila Rasulullah bangun, belakang badan Nabi ada kesan tikar yang Nabi tidur di atasnya. Tikar tu bukan tilam kowe tau, 20,000 tu. Macam tilam tu, kita bantai beratus hari ni. Beratus-ratus harga bantal. Macam-macam bantal buluh lah, bantal batang tebu. Ni semua nak rawat itu ini. Bila Sayyidina Umar pi ada masalah besar lain. Tengok Nabi dalam rumah Rasulullah tu, dia tengok Nabi bangun sehingga berbirat tikar di belakangnya. Sayyidina Umar menangis sebab tu. Dan adalah panjanglah kisahnya. Hak tu ayat tadi, pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Tengok macam mana kehidupan salaf nanti. Bukan nak suruh hidup semua macam ni. Ada juga sahabat yang sangat kaya raya, ada super kaya, bilioner, multi-bilioner pun ada sahabat, multi-bilioner. Berkata Imam Syafi'i kepada Yunus ibn Abdul A'la, semua imam-imam belakang ni, Imam Yunus ibn Abdul A'la, wahai Abu Musa, kalau bahasa Arab ya Aba Musa lah, munada mudhaf mansub. Seandainya engkau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mendapat keredaan seluruh manusia. Tengok apa Imam Syafi'i sebut. Engkau tidak akan mendapatkannya. Nak suruh semua orang kata ya, setuju, susah. Buat baik habis baik dah, macam-macam bagi, tak kena juga. Ni orang, sifat orang. Sebab apa? Hak elok tu banyak sampai tak nampak. Dia duk nampak hak kurang tu, hak satu dua tersalah tu. Sifat manusia. Macam mana nak perbaik sifat ni? Oleh kerana itu, maka yang perlu hanyalah supaya engkau mengikhlaskan amalanmu dan niatmu kerana Allah Ta'ala. Hak ni yang saya ulang selalu untuk diri saya dan kita semua. Kalau duk nak tengok orang puji apa, nak tengok orang komen apa, nak tengok orang feedback apa, satu-satu nak nilai, tak habis, kerja tak habis. Tak boleh nak jalan kerja. Sebab duk tak puas hati situlah bangsa manusia ni. Buatlah banyak mana pun baik dekat dia. Hang usaha sekuat-kuatnya nak dapat redha seluruh manusia, kau tak akan dapatkannya, kata Imam Syafi'i. Oleh itu, yang perlu ikhlaskan amalan, niatmu kerana Allah Ta'ala. Dan telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Hafiz Abul Baqa, masih lagi guru beliau rahimahullah, daripada Abu Abdullah Al-Maghribi radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang ahli sufi yang tidak memiliki kebenaran, tak ikhlas, maka pembuat tembikar lebih baik daripadanya. Orang hak jual pinggan mangkuk tepi jalan, hak jual kuih, orang biasa jual kuih
Ismayang biasa tu lagi bagus. Hak duk kata suluk ahli sufi, hak duk kata duk nampak macam-macam lah, duk berasa doa makbul, duk berasa dia masuk tarikat dah lah ni, dah ada murabbi, dah ada ni hak yang bagus. Masuk perjalanan tu bagus, suluk bagus, tarikat tu bagus. Tapi kalau tidak sedek, tidak ada as-sidqu, dia buat, dia nak tengok apa orang kata, apa orang puji. Kalau orang marah, dia merajuk. Pembuat tembikar lebih baik daripadanya, laki-laki ni ataupun perempuan ni. Nampak tuan-tuan? Berliku-liku perjalanan ni, dia banyak ujian. Banyak ujian. Kemudian juga telah diriwayatkan daripada Muqatil ibn Salih al-Khurasani. Beliau berkata, ni tengok ni yang saya beritahu tak Ustaz. Pada suatu hari, aku masuk ke rumah Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah, salah seorang ulama besar hadis yang wafat pada tahun 167. Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala, dia sebut Hammad ibn Salamah Syekhul Islam. Cukup. No? Al-Imam Qudwah Syekhul Islam. Maksudnya, habislah. Dia punya, maksudnya ilmu tu tak perlu hurai lah. Nak tahu ilmu dia terang mana? Imam Ali Al-Madini, guru Al-Imam Bukhari. Al-Imam Ali Ibnul Madini, buh nama anak Ali Madini, boleh letak nama anak. No, ada orang tanya anak lelaki, saya bagi Ali Madini. Barakah, nama guru Imam Bukhari. Sangat hebat. Kata Imam Ali Madini, Al-Imam Yahya Ar-Razi menghafal ataupun mengambil 10,000 hadis daripada Hammad ibn Salamah. Dia seorang je ambil. Dia seorang ambil daripada Imam Hammad ibn Salamah 10,000 hadis. Dunia Islam hari ni 2 bilion orang. Siapa yang hafal 2,000 hadis tu? 10,000 tu. Kata Imam Muqatil, aku masuk rumah Hammad ibn Salamah radhiyallahu anhu, sedangkan tidak ada di rumahnya kecuali hanya sehelai tikar yang didudukinya. Semoga Allah ampunkan saya dan kita semua. Sehelai tikar yang didudukinya, subhanallah. Dan sebuah Al-Quran yang sedang dibacanya, dan sebuah uncang sebagai tempat kitab-kitabnya, dan sebuah kendi untuk beliau mengambil air semayang. Kendi ni tempat isi ayak. Dia boleh gantung tu. 4 benda aja dalam rumah. 4 benda. Subhanallah. Ni salaf. Ni salaf. Orang sebut apa ni? Yang ni salafi. Ni salafi. Seseorang yang hidup pada 300 yang terawal, itu salafi. Hak original ni, yang original. Hak fake banyak lah hari ni punya. Tu hak 20, 23, 24. Maka ketika aku sedang duduk di sisinya, Imam Muqatil duduk di tepi Imam Hammad. Ini cerita panjang, kita habiskan sekarang. Panjang pula. Tiba-tiba terdengar bunyi orang ketuk pintu. Lalu beliau berkata kepada khadamnya, beliau Imam Hammad bagi tahu dekat pembantu dia. Pembantu ni selalunya, kadang-kadang selalunya orang yang mai tawar diri nak jadi pembantu. Pembantu kepada, tolong buat kerja lah, tolong buat kerja untuk Imam Hammad. Imam Hammad kata, tengok Ustaz, siapa? Khadam tadi keluar, dia pun tanya. Kemudian dia mai. Dia kata, utusan Muhammad Ibn Sulaiman, pembesar negeri itu. Maksudnya, utusan menteri besar negeri itu. Mai. Menteri besar tu nama Datuk Seri Muhammad bin Sulaiman. Dia hantar orang dia, PA dia ke siapa mai, jumpa Imam Hammad. Bila khadam dia bagi tahu itu, maka Imam Hammad kata, bagi tahu kat utusan menteri besar, bagi dia masuk. Maka utusan tu pun masuk seorang diri. Kemudian dia memberikan sebuah surat yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Menteri Besar pun waktu tu kan dia mula dengan bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Daripada Muhammad ibn Sulaiman kepada Hammad ibn Salamah. Amma ba'du. Semoga Allah bagi sejahtera kepada kamu seperti mana ia memberi kesejahteraan kepada para awliya dan orang-orang yang mentaatinya. Maksudnya Islam dan ada basic agama. Datuk Seri ni zaman tu lah. Dia kata surat ini dihantar dengan harapan Tuan dapat bermurah hati. Beradab tak ni? Beradab. Alhamdulillah dia beradab. Dia hantar surat, minta. Dengan harapan Tuan bermurah hati datang ke tempat kami. Kerana kami mahu bertanya tentang beberapa masalah yang telah terjadi. Nak rujuk ulama sebab ada masalah. Menteri Besar ni, dia nak ada sedikit persoalan. Nak rujuk, dia jemput dengan hormat ulama tu pi ke kediaman rasmi ataupun pejabat dia. Apa jawab Imam Hamad? Imam Hamad berkata kepada khadam dia, bawa mai sini dakwat dengan kertas, tulis di belakang surat ni. Jawab Ustaz. Amma ba'du. Amma ba'du tu selepas dah habis bismillah wassalatu wassalam. Yang itulah, lepas tu baru amma ba'du. Saya juga mendoakan, saya tu Imam Hamad, supaya Tuan dapat kesejahteraan daripada Allah seperti mana Allah memberi kesejahteraan kepada awliya, apa semua tu. Dan sebenarnya, cuba tengok yang ni Wadi Anwar pun tak ikut cara ni. Ni tengok para ulama dulu. Sebenarnya sudah menjadi adat para ulama yang kami temui. Imam Hamad kata tok-tok guru diajak, bahawasanya mereka tidak mahu datang ke rumah sesiapa. Subhanallah. No, kita siapa panggil pun pi. Jikalau anda ada sebarang kemuskilan, sila datang ke tempat kami. Mai sini. Nak tanya soalan, mai rumah saya. Rumah ada tikar sekeping tu lah. Dan bolehlah engkau bertanya apa juga masalah yang engkau kemuskilan kepada engkau. Dan jika engkau datang kepada aku, hendaklah engkau datang bersendirian. Jangan duk escort-escort. PA1, PA2 lah, lagi driver, lepas tu polis motor, polis kereta. Kan hari ni sama aja. Dulu motor pula. Dulu kuda. Ada. Dia ada kuda escort. Polis juga, syurta juga dia panggil. Syurta juga. Sama. Imam Hamad kata jangan duk bawa merba ni, kiri kanan ni jangan bawa. Engkau jangan datang bersama dengan polis-polis yang mengawal engkau. Ketika itu aku tidak akan memberikan kepadamu nasihat yang baik. Dan akhirnya kita semua binasa. Wassalam. Aku tak pergi kat hang. Sebab ulama kami ajak, nak ilmu mai kat aku. Subhanallah. Wassalam. Tidak lama selepas itu, kedengaran suara orang ketuk pintu. Lepas hantar surat tu, khadam bagi kat utusan buat balik, dengar orang ketuk pintu. Imam Hamad kata kat khadam dia, cuba tengok siapa. Khadam tu pun keluar, Datuk Seri tu ada dah depan pintu. Hammad bin Sulaiman. Imam Hamad kata, bagi dia masuk, habang kat dia seorang aja. Nampak tuan-tuan, kita belajar ni. Sekali dengan saya lah, kita berkat belajar. Bagi dia masuk, tapi seorang dah lah. Jangan kata sombong. Bila orang tu kata masuk seorang, dia kata, Tok Guru apa? Orang main 12 orang tu nak tengok dia. Nak tanya soalan. Bagi masuk seorang. Kata Tok Guru, Ustaz. No? Dah kenal ni jadi belagak. Macam-macam update. Tuan-tuan, Tok Guru kata seorang je masuk. Lalu Muhammad bin Sulaiman pun masuk bersendirian. Duduk di depan Imam Hamad. Beradab Muhammad bin Sulaiman memulakan, dia pun tanya soalan. Sebelum tanya soalan, dia kata apa? Sebenarnya, aku tidak tahu kenapa aku rasa gentar bila berhadapan dengan kau. Mai jumpa ya bergetar badan. Keluar habis tisu lap. Berkata Imam Hamad, aku telah mendengar Thabit Al-Bunani. Nampak dia baca terus sanad dia. Yang diriwayat hadis. Aku telah mendengar Thabit Al-Bunani. Ni Imam Thabit Al-Bunani berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik. Thabit dengar daripada Sayyidina Anas, bahawasanya Anas mendengar daripada Rasulullah.
al-alimu idza arada bi'ilmihi wajha Allah habahu kullu syai' wa idza arada an yukthira bihi al-kunuz haba min kulli syai'. Seorang alim apabila mengendaki dengan ilmunya itu redha Allah, nescaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Semua benda takut dengan dia, hormat dengan dia. Kalau dia nak wajhullah, wajhullah ni apa? Redha Allah. Sebaliknya bila dia kendaki dengan ilmunya itu kekayaan dunia, supaya dia senang jadi jual barang laku, supaya dia senang jadi apa, jadi wakil syarikat apa dia? Duta, dapat 5,000 sebulan. Tuan noh, syarikat-syarikat mai noh, duta 5,000. Kalau saya ambil 15,000 ada baru ni. Noh, jadi duta. Satu kalau ambil 75,000. Tak buat apa tau. Buh gambar guna gambar, ambil lah gambar. Kan? Bukan ada modal apa pun. Subhanallah. Ujian untuk orang apabila mengenai ilmu kekayaan dunia, mesti ia takut daripada segala sesuatu. Kemudian Muhammad bin Sulaiman ni kata, apa pendapat engkau? Orang lelaki yang ada baginya dia ada dua anak. Ada satu tu dia sayang lebih. Kemudian dia nak bagi dekat dia sayang lebih tu 2/3 daripada hartanya. Waktu dia hidup dia nak bagi siap. Apa hukum dia? Apa nasihat kamu wahai Imam? Imam Muhammad jawab apa? Cuba tengok. Semoga Allah merahmati engkau. Aku telah mendengar Anas ibn Malik berkata, aku mendengar Rasulullah. Aku yang kedua tu Sayyidina Anas lah. Disebutkan sanad di sini. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla idza arada an yu'adziba 'abdan bimalihi waffaqahu 'inda mautihi liwasiyatin jairah. Allah apabila menghendaki untuk mengazab seseorang hamba dengan hartanya sendiri, Allah akan ilham kat orang tu waktu dia nak mati dengan satu wasiat yang zalim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdi qulubana wa saddid alsinatina. Lalu Muhammad bin Sulaiman berkata, nak tengok maksud dia. Sesungguhnya Allah bila nak azab seseorang, Allah ilham kat orang tu, dia akan sebut waktu nak mati tu, dia kata bagi kat anak aku ni banyak. Kemudian Muhammad bin Sulaiman kata ada soalan lagi. Dia kata, ni 40,000 dirham, ambil lah nak guna apa pun. 40,000 tuan-tuan, bukan RM4.5. 40,000 dirham. Kalilah jadi berapa satu dirham berapa? Satu dirham RM20. Kali Sat. 40,000 RM20, 800,000. 800,000 no. Kita boleh bonus 2,000 pun lupa kira nak tukar apa sport ring dah. Ya ada orang seronok buat rambut macam-macam lah boleh. 40,000 memang macam tu lah. Tok guru ni macam tu lah. Orang bagi duit sedia. Betul. Orang suar duit sedia. Beza tok guru dulu. Tok guru hari ni dia ambil sedia. Pantang bagi. Terima kasih. Tu dia penuh poket. Betul. Kan? Tok guru dulu dapat 40,000. Saya ingat satu dirham RM20. Ni dalam otak saya. Satu dinar 800. Satu dirham 20. 40,000, 800,000. Bagi. Cash. Apa kata Imam Muhammad ibn Salamah? Ni tak ada zaman ni terus. Tak ada terus. Dia kata kembalikan harta ini kepada orang yang engkau zalimi. Sebiji dia bagi. Sebiji terus. Imam Muhammad kata bagi balik duit ni kepada orang yang hang zalim. Hang zalimi. No? Hang pintas projek orang. Hang orang suap kat hang. Hang lulus projek. Hang bagi balik duit ni. Kan banyak hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab Muhammad bin Sulaiman, Datuk Seri ni, dia jawab. Dia kata demi Allah, duit hak aku buat main ni hak halal. Maksudnya hak haram ada di rumah.
Hak bomai ni hak halal, hak aku ambil daripada pak aku. Subhanallah. Imam Muhammad jawab, tidak ada hajat bagiku untuk ambil harta ni. Semoga Allah menjauhkan engkau daripada dosa-dosa engkau. Subhanallah. Tak ambil juga, ada orang kata halal dah. Ni duit ke duit SP saya, bukan berniaga apa, tak ada ni ke duit SP ni. Imam Muhammad kata, tak apa. Aku tak ada hajat. Rumah ada sekeping je tikang, tak ada hajat. Kita retas biji dah, nak tukar lagi. Dia hak cakap tu. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian bila dia tolak, Muhammad Datuk Seri ni kata, boleh nak tanya? Imam Muhammad kata, boleh. Imam Datuk Seri ni kata, Muhammad bin Sulaiman kata, ambil harta ni tolong bahagi-bahagikan. Dah tak mau, tak apalah, ambil tolong bahagi. Imam Muhammad kata apa? Dia kata, kalau aku ambil, aku bahagi, aku takut aku tak berlaku adil. Ada orang miskin yang aku tak bagi. Kemudian Allah akan azab aku. Sampai dalam terah tu. Kita zaman hari ni terang-terang ambil rasuah puluh ribu, ratus ribu. Terang-terang bagi anak isteri makan. Tak takut sikit pun. Imam-imam dulu orang bagi duit tolak, orang kata duit halal, dia tolak juga, orang kata tak mau bagi ke orang miskin. Dia kata aku takut, aku bahagi, aku tak adil, Allah azab aku. Warak. Ni warak. Hari ni terang-terang ambil duit adik-beradik guna. Bukan warak ni zalim. Hilang warak. Zaman 2024 ni, hilang warak. Guna duit. Tengok salafus soleh guna duit macam mana dulu. Salafus soleh. Dia kata, bila dia tak mau, dia kata, engkau jauhkan aku daripada harta ini. Semoga Allah menjauhkan engkau daripada dosa-dosa. Imam Nawawi kata, habis kisah ni, habis dah. Imam Nawawi kata, alangkah bagusnya cerita ini. Ni ayat Imam Nawawi. Alangkah bagusnya cerita ini. Banyak sekali faedah yang terkandung di dalamnya. Ia mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, habis perenggan terakhir. Mimpi. Sebab ni tengok mimpi Imam Nawawi main mimpi. Ni bukan penglipu lara ni. Nama dia Al-Imam Nawawi, Al-Hafiz, Al-Faqih, Al-Muhaddis. Bukan penglipu lara. Dan telah meriwayatkan akan kami Al-Hafiz Abul Baqa daripada Abu Abdullah At-Tamimi, daripada ayahnya. Dia buat main sanad kisah ni. Aku telah bermimpi melihat Imam Muhammad ibn Salamah selepas kematian beliau. Aku bertanya kepadanya, apa yang Allah bagi kepada engkau? Imam Muhammad menjawab, baik sekali. Imam Muhammad jawab, baik sekali. Allah sediakan untuk aku. Apa yang Allah bagi? Imam Muhammad jawab, Allah berkata kepadaku, wahai Muhammad, sudah lama engkau mengekang nafsumu. Hari ini aku akan memberikan kepadamu kerehatan yang panjang sebagai balasan bagi orang yang bersusah payah kerana mencari keredaanku, iaitu Allah. Untung sekali perniagaanmu. Apa perniagaan Imam Muhammad ibn Salamah? Jaduai dunia, kemewahan dunia, seronok makan di dunia, seronok rumah besar di dunia, seronok kereta besar di dunia. Dia jual semua tu dengan Allah. Dia beli redha dan syurga Allah. Itu perniagaan dia. Tak kita heran pula, perniaga apa ni, pendrive kah? Untung sekali perniagaanmu. Bukan. Ni dia jual dunia ni, dia bagi ke Allah, dia minta redha dengan syurga. Perniagaan. Untung sekali. Allah ulang kat dia. Untung sekali perniagaanmu Muhammad. Untung sekali perniagaanmu Muhammad. Engkau sebenarnya tidak tahu apa yang telah aku siapkan untuk mereka. Orang yang menjual dunia untuk mendapatkan redha dan juga syurga Firdaus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.